anaconda. Lebih pada anaconda lagi. Besarnya ular tadi. Dan kala seperti barol. Allah besar barol. Kenapa pula barol ni? Kenapa barol? Kedai. Seperti kedai macam anak kuda tu. Itu kala baru. Kala lagi. Maka dia kata seperti barol yang dijadikan daripada api neraka. Jadi api neraka nak pegang pun panas dah. Belum lagi dok kekoh kita. Maka dia kata dijadikan daripada api neraka di dalam neraka pada negeri kebinasaan dan neraka negeri kebinasaan. Orang yang duduk dalam neraka Allah sangat-sangat azab. Sangat-sangat azab. Di antara orang yang azab, yang dikenakan azab, di antaranya adalah orang yang membuat patung-patungan. Buat patung. Termasuk juga kata ulama melukis gambar pun termasuk juga. Orang buat patung tu. Nanti dekat negeri akhirat patung tu minta nyawa dengan kita. Ini di antara orang yang diazabkan. Banyak hadis orang-orang yang diazabkan. Termasuk yang diazabkan pemimpin yang zalim, ulama yang jahat. Ya belaka. Pemimpin yang adil, kalau dia adil, dia dulu kali pada orang masuk syurga. Dan juga dengan orang-orang alim, ulama-ulama. Ulama ni nak beritahu ni, hak dunia pun dia mudah. Kadang-kadang dia jadi ulama, dia boleh harta banyak dan sebagainya. Mudah dapat dunia, tapi mudah dapat neraka. Kalau dia baik, dialah sebaik-baik manusia. Dua golongan. Kalau dia baik, dia akan jadi sebaik-baik manusia. Kalau dia jahat, dia jadi sejahat-jahat manusia. Kenapa? Golongan mana? Yang pertama, pemerintah lah. Kalau pemerintah tu baik, pemerintah akan jadi sebaik-baik manusia. Yang kedua, kalau pemerintah tu jahat, pemerintah tu akan jadi sejahat-jahat manusia. Yang kedua, ulama. Kalau ulama tu baik, ulama ni akan jadi sebaik-baik manusia. Kalau ulama tu jahat, ulama ni akan jadi sejahat-jahat manusia. Ni, maka golongan-golongan yang diazabkan. Ada mengatakan bahawa golongan ulama-ulama ini dia akan dimasukkan dalam neraka 500 tahun sebelum daripada penyembah patung berhala. Ni bagi yang ulama. Maka api neraka sangat pedih, sangat azab. Maka bagi orang yang bertaubat pada Allah, dihapuskan dosanya, diterima taubatnya, oleh Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang selamat. Maka di dalam neraka pada negeri kebinasaan, dan mukanya berlindung kami dengan Allah daripada mukanya. Yang ni na'udzubillah, kita berlindung daripada Allah. Berlindung daripada Allah, daripada kemukaan Allah, dan juga seksaan Allah Ta'ala. Minta berlindung pada Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara memperbanyakkan taubat, mempertingkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak taubat, ingat pada Allah. Manusia ni kalau dia betul-betul ikhlas bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala terima. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Maka bila dia bertaubat, dia kena memperbaiki amal ibadat dia. Kena ubah diri dia. Maka apabila kamu mengekali atas perkara ini dan engkau ulang-ulangkan dia pada pagi dan petang, mengapa? Kamu ingat dosa kamu, kamu ingat api neraka, kamu ingat kamu lemah 3 perkara ni. Tak dalam hati. Tak dalam hati. Aku ni banyak dosa dah. Nak buat dosa lain ni banyak dosa dah. Ingat tu. Yang kedua, kalau aku buat ni Allah azab tak padang ingat dengan aku. Macam ada seorang yang soleh, kisah dia ada wanita yang ajak berzina dengan dia. Dia ni wanita yang lelaki yang soleh, buat amal ibadat. Orang puan tu ajak zina, dia kata boleh. Tapi mu tunggu sekejap. Dia ambil api bakar jari dia. Jatuh pensan dia. Dia kata kalau aku tahan api dunia ni tak apa. Dia pun bakar. Jatuh pensan dia. Lelaki puan tadi lari, takut tak. Kemudian berzina dengan orang lain. Berzina orang lain mengandung. Bila mengandung orang tanya dia, dia kata ni orang lelaki soleh ni buat. Maka lelaki soleh tadi ditangkap, difitnah, dizalimi, ditangkap. Maka apabila nak diazab, nak jatuhkan hukum, tengok tangan dia ni kena api.
Maka dia tanya sebab apa jadi macam ni, dia pun cerita. Dia kata kerana aku ni nak uji tahan tak aku dengan api dunia. Maka dia pun bakar pada dia pun orang lepas pun tak ada. Lari pergi zina dengan orang lain. Maka raja tak ditanya baru mengaku. Zina dengan orang lain. Tapi nak khabar apa? Nak khabar tahan tak kita dengan api dunia? Kalau api dunia tak tahan tak, api neraka akhirat kita dah khabar dah 1000 tahun dibakar dalam keadaan api itu merah. 1000 tahun pula kemudian dibakar dalam keadaan api itu putih. Kalau orang belajar sains dia panggil ada penunu Bunsen, dia ada api tu. Bila dia terlampau panas jadi putih api tadi. Kemudian 1000 tahun dibakar pula dalam keadaan hitam. Untuk membakar ahli-ahli neraka. Wal iyazubillahi min zalik. Kita mohon pada Allah minta berlindung daripada api neraka. Jangan berasa-rasa duduk kejap apa dah nak rasa. Jangan. Dia sangat panas, sangat azab. Sangat azab. Maka nak beritahu, ingat dia kata kalau kamu mengakali atas segala ini dan engkau ulang-ulangkan akan dia pagi dan petang. Ingat, ya Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, dia kata azabmu aku tak tahan dah. Kemudian ingat aku ni lemah. Lemah dia kata, lemah tak tahan nak menanggung api neraka. Ingat azab, ingat kita lemah, ingat dosa. Ingat azab, ingat lemah, ingat dosa. Jangan rasa kita gagah. Jangan rasa kita ni molek dah. Duk tengok kepada kebaikan kita. Syurga dah ni. Mayang tak jadi enggak. Asal deki dia tahan marah dalam hati. Jadi kena buang belaka ni. Buang belaka. Biar kita ingat. Aku ni kena bertaubat. Banyak dosa pada Allah. Kata Luqmanul Hakim. La tanzu ila hasanatika. Jangan kamu tengok kebaikan yang kamu buat. Akan tetapi kamu tengok kepada sayyiatika. Kejahatan yang kamu buat. Bila kita tengok jahat kita. Baru kita berasa lemah. Baru kita berasa nak buat amal ibadat banyak. Sebab kita berasa dosa banyak. Ini berasa banyak dah buat. Dah tiap-tiap hari. Dah berapa lama dah. Puasa dah tinggal. Puasa sunat. Dah fikir gitu. Banyak mana dah ngaji. Dah 2 bulan ni 3 kali dah khatam. Dah ingat hak baik sama. Jangan. Ingat dosa-dosa yang kita buat ni. Dosa kita buat. Baru kita jadi orang yang bertaubat pada Allah. Maka sebut pagi petang, maka bahawasanya lagi akan meninggalkan menanggungkan dikau atas taubat yang nasuha. Maka yang demikian itu kamu dikira orang yang bertaubat dengan taubat nasuha pada dosa daripada dosa yang telah kamu lakukan. Jadi kita kena taubat daripada dosa yang telah kita buat. Jadi nak bertaubat kena fikir. Taubat, kita nak taubat daripada dosa benda. Dosa yang pernah kita buat lah. Dosa minum arak tak payah taubat lah. Sebab kita tak minum arak pun. Dosa berzina tak payah taubat, kita tak berzina pun. Dosa benda yang kita buat. Dosa mata, dosa mulut. Tu kita kena ingat. Dan selinga banyak. Dosa mulut, dosa telinga, dosa mata dan sebagainya. Kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ingat 3 ni. Ingat tiga ni. Aku dosa banyak. Seksa Allah Ta'ala sedia bagi orang dosa. Aku tak tahan tanggung seksa Allah. Ingat 3 ni. Siang malam insya-Allah jadi baik kita. Jadi baik. Masuk dalam hati kan? Insya-Allah. Maka dia kata kamu ni dikira orang yang bertaubat. Maka bermula Allah yang memberi taufik dengan kurniaannya dan Allah Ta'ala lah yang memberi pertolongan pada kita. Ingat, kita tak mampu tinggal dosa kecuali pertolongan Allah. Kita tak mampu buat amal ibadat kecuali dengan Allah. Allah belaka ni, tak ada benda. Bila kita ingat gitu, tak ada dah kita. Kita golongan yang tak ada apa-apa. Itu selamat. Ni golongan kita lah. Akulah yang alim, orang lain jahil belaka. Akulah dermawan, orang lain bakhil belaka. Mari ayat tu gak habis hati kita berosok habis. Punuh hari kita. Maka tidak ada apa dah. Minta pertolongan daripada Allah biar kita jadi Allahumma ja'alni minat tawabin. Waja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami daripada orang yang tawabin, yang bertaubat pada Allah. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadilah aku ni, ya Allah, jadikanlah kami ni daripada orang yang membersihkan jiwa-jiwa, hati-hati. Kita kena bersih hati kita, kita kena bersih jiwa kita.
Sebab apa hati kita kena bersih? Kerana walakin yang zuru ila qulubikum, Allah Taala tengok hati. Allah Taala tak tengok, oh ni baju comel kan, oh ni kain sutera, oh ni warna ni lah, tak tengok tu. Tak tengok tu. Mau pakai baju setara mana pun tak bayang, tak ada pedah ke. Yang paling penting Allah Taala tengok hati kita. Hati kita. Adakah hati kita ni benar-benar bertaubat ataupun sebaliknya. Maka jika engkau kata tiada kasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sallallahu alaihi wasallam, an-nadmu taubatun. An-nadmu taubatun. Bermula menyesal itu taubat. Kan Nabi kata an-nadmu taubatun, menyesal itu taubat. Tak apa ada syarat-syarat dia banyaknya. Patutnya taubat menyesal je. Menyesal taubat, menyesal taubat. Lepas minum arak sebotol, menyesal taubat. Taubat. Kenapa banyak pula syarat-syarat dia pula lagi? Sedangkan Nabi kata taubat itu menyesal. Baik kita tengok maka dikatakan tiada menyebut suatu daripada barang yang kamu sebut daripada segala syarat. Tak ada dah. Tak ada pun Nabi sebut syarat-syarat. Kena buat azam, kena rasa benci dengan dosa, kena rasa menangis, rasa tinggalkan dosa-dosa yang lain. Tak ada. Hanya Nabi sebut an-nadmu taubatun. Menyesal itu taubat. Kenapa ditambah-tambah lagi syarat dia? Dan segala syadaid, dan yakni kepayahannya. Nak kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena mari semua pagi petang, kena sebut aku ni banyak dosa, kena ingat azab Allah, kena ingat doa kita pagi petang. Kan payah tu kan? Menyesal padang dah. Menyesal tu taubat lah. Sebab Nabi sebut menyesal itu taubat. Maka dikatakan, yakni jawab bagi dia. Jawab baginya, dan ketahui olehmu, faham betul-betul, pertama-tama bahawasanya menyesal itu tiada kuasa bagi hamba. Tiadakah engkau lihat bahawasanya jatuh menyesal daripada perkara yang di dalam hatinya. Maka dari segi hamba ni dia kata, dari manusia tu dia tak mampu menyesal ni, dia datang sendiri. Tak jadi taubat wak-wak nyesal. Biar dia datang sendiri, masa timbul dalam hati menyesal, dan orang pun kita tak tahu. Tak nampak menyesal dia macam mana. Benda tu benda dalam hati. Dan ia berkehendak bahawa tiada yang demikian itu. Tiada yang demikian itu. Dan taubat itu kuasa bagi hamba. Bagi hamba lagi disuruh dengan dia. Adapun taubat tadi, hak menyesal ni kita tak tahu. Hak benda duduk dalam hati. Benda duduk dalam hati. Dan menyesal ni dia mari sendiri. Mari sendiri, bukan mari buat-buat menyesal. Jadi nak mari ke menyesal tu, dia kena datangkan yang lain tu. Dengan ada azam, kena ingat dosa yang lalu, baru mari menyesal. Main nyesal gitu, apa nyesal dah awak. Esok awak pula. Pada hamba nyesal dah, esok awak pula. Jadi nak mari biar betul-betul menyesal dalam hati ni. Menyesal yang betul-betul menyesal, kena ada syarat, biar azam betul-betul. Bawa dalam hati, aku tidak mau buat lagi dosa. Lama-lama dia timbul lah mari menyesal yang Nabi nak tu, an-nadmu taubatun. Menyesal itu taubat. Sehinggalah dia kata barulah masuk dalam hati dia. Dan dia ni benar-benar menyesal. Ramai mana orang nyesal awak semula. Pergi dekat orang-orang masuk dalam penjara, pergi ceramah kat penjara, menangis habis. Hamba nyesal dah, duduk baik je, nak jadi orang baik supaya cepat keluar. Orang pun tengok baik keluar balik. Balik buat semula tak apa. Buat semula. Dia mari daripada lubuk hati betul-betul. Mari masuk dalam hati Allah. Memang tambah dah. Tapi nak mari menyesal gitu lalu kena ada azam dulu. Mari azam aku tambah buat dah. Lepas tu mari timbul faham apa benda ni tak baik. Timbul benci. Lama-lama dia marilah menyesal. Menyesal. Dia mari menyesal. Mari memang tambah buat dah. Susah dah. Hamba buat dulu susah. Orang susah ni kalau dia kena sekali tambah buat dah. Tambah buat dah. Maka demikianlah orang yang bertaubat ni dia menyesal. Kalau dia buat dosa dulu, lepas tu dia tambah buat dah. Dia akan tinggalkan dosa tadi. Maka dia kata kemudian bahawasanya telah engkau ketahui dengan yakin jikalau menyesal atas dosa bagi barang yang kena hilang, dengan demikian itu kemegahan antara manusia. Boleh jadi menyesal dengan sebab hilang kemegahan di kalangan manusia, ataupun hartanya pada membelanjakan padanya, ataupun dia menyesal harta dia habis.
Ni bagus. Orang kadang-kadang infak tu bagus. Dia mari dia kata Allah, orang nak buat masjid, nak buat madrasah, sign cek 10,000. Bagi, balik rumah menyesal apa? Silap pula. Menyesal. Menyesal juga, menyesal kerana hilang harta. Hilang harta tambah macam tu. Tambah macam tu. Kerana membelanjakan harta padanya. Maka bahawasanya bagi yang demikian itu tiada dinamakan taubat. Tiada dinamakan taubat dengan tiada syak lagi. Dia ni bukan taubat. Menyesal ni kerana sebab benda-benda sesuatu perkara. Menyesal datang daripada lubuk hati kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Ini nak beritahu bagi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apa bukti dia bertaubat? Pertama dia bertaubat, bukti dia ni dia akan istiqamah dalam ibadat dia. Betul-betul dia nak bertaubat tinggal. Yang kedua, dia akan mencari kawan yang lebih baik pada dulu. Dia tak kawan dengan kawan-kawan lama. Akan berubah dengan sebab kawan yang baik. Ni yang kedua. Yang ketiga, berubah dari segi akhlak dia. Dulu gua cakap Allah, cakap dah hormat korang dah, leni lain dah. Dulu gua cakap benda-benda yang sia-sia saja, leni nak cakap bab akhirat saja, tanda dengan akhirat. Yang keempat, dia banyak mengasingkan diri pada orang. Asing diri pada orang. Tanda orang-orang yang bertaubat. Yang kelima, bercakap hanya perkara-perkara yang baik saja. Orang-orang yang bertaubat pada Allah. Jadi nak bertaubat pada Allah ni kena tengoklah. Biar kita cari kawan baik, biar ada suasana kebaikan, suasana ibadat, untuk kita nak menjadi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, maka engkau ketahui dengan yang demikian itu bahawasanya adalah pada hadis makna yang tiada engkau fahamkan dia pada zahirnya, dan iaitu bahawasanya menyesal kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan takut akan seksanya daripada barang yang membangkitkan atas taubat yang nasuha. Maka bahawasanya yang demikian itu setengah daripada sifat orang yang bertaubat dan hal mereka itu. Maka bahawasanya apabila menyebut segala askar yang tiga perkara tadi yang ia mendahului bagi taubat, maka menyesal dan menanggung dia atas meninggalkan ikhtiar bagi dosanya, dan tinggallah menyesalnya itu di dalam hati pada yang lagi akan datang. Maka menanggung akan dia menghinakan diri dan merendahkan akan dia. Maka dia sebut di sini, dia kata hadis yang kamu faham, an-nadmu taubatu, menyesal itu adalah merupakan taubat. Bukan menyesal semaja saja nyesal, lepas buat dosa menyesal, lepas buat dosa